intangible products lah. Ya, intangible products ni di mana kita tak perlu ada produk untuk kita meniagakan. Semuanya berkenaan dengan lesen dan juga kebanyakannya secara online dan secara maya. Sebenarnya bila bisnes online ni macam inilah, dah daripada dulu lagi kita dah buat, tapi sekarang ni lebih canggih lagi dan hanya ada produk-produk yang tangible yang kita boleh hantar ke sana ke sini. Dulu kita macam inilah, jual produk yang tanpa ada ada yang kita boleh pegang, ya. Dan sukar juga sebenarnya untuk kita pasarkan produk-produk macam ni kerana produk-produk ni kita tak nampak, ya. Kita tak nampak dia punya benda yang kita nak jual tu. Yang kini kita hanya ada untung ataupun rugi, ataupun sama ada kita perlukan atau tidak perlukan produk-produk macam ni. Okey, saya rasa saya akan teruskan kuliah. Apa kata Cik Nasrul ni, kuliah kita. Bukan kuliah lah, ini adalah sharing, sharing daripada saya. Saya sebenarnya bukannya seorang penceramah, ya, bukan penceramah, jarang berceramah macam ni ataupun jarang bagi sharing. Ada sesekali saja. Jadi kalau ada salah dan silap tu minta maaf ya. Ada kekurangan ke saya minta maaf dulu. Saya share ni atas pengalaman saya sebagai seorang remiser, dan mungkin ada antara kita semua ataupun you all semua yang masih baru dalam bidang saham ataupun yang dah lama yang dah otai dalam bidang saham, tapi mungkin bolehlah kita sama-sama share benda-benda yang mungkin saya pun tak tahu, yang mungkin saya boleh belajar daripada you all juga. Okey, tajuk kita ni santai je lah. Dia panggil, tak ada tajuk yang selalu yang kita tak tengok tajuk yang serius. Tapi macam ni tajuk dia boleh untung ke main saham. Sebenarnya yang penting bila kita main saham ni kita nak untung. Betul tak? Jadi ada beberapa kat sini saya senaraikan ataupun topik saya ni saya ringkaskanlah kepada 3 bahagian je lah. Di mana bahagian pertama dia kriteria pemain, yang kriteria yang diperlukan oleh pemain saham ataupun pelabur saham, ya, ataupun pedagang saham. Okey, pertama sekali saya mulakan dengan sebelum kita nak main ataupun kita nak jual beli saham, kita perlukan kriteria yang ada ni untuk kita ceburi dalam bidang saham ni, ya. So pertama sekali kita, apa yang perlu kita ada adalah kita kena ada duit yang lebih, ya. Duit yang lebih. Di mana duit lebih ni maknanya duit yang kita tak gunakan. Contohnya macam kita ada simpanan, kita ada untuk simpanan kecemasan, dan kita ada duit yang lebihan di mana kalau kita rugi duit ni pun kita tak mengganggu kehidupan kita. Itu yang kita nak punya. Itu yang dikatakan dengan duit lebihan, ya. Bukannya duit lebihan yang duit lebih sekejap lebih lepas tu kita nak guna balik. Tak apalah. Contohnya kita ada extra dalam tabungan kita 10,000, di mana kalau 10,000 tu kalau you tak tak gunakan, ataupun 10,000 tu kalau rugi jadi kosong pun maknanya you still hidup ataupun hidup macam biasa atau tak mengganggu kehidupan harian-harian, ya. Dan yang kedua, jangan gunakanlah duit pinjaman untuk melabur. Ada orang kadang-kadang dia macam sebelum ni dia nak main saham, dia gunakan duit pinjaman, contohnya pinjaman peribadi daripada macam bank-bank lah, bank rakyat ke, bank RHB ke, dan dia gunakan duit pinjaman ni untuk dia melabur, ya. Kadang-kadang dia datang kepada saya, dia nak buka akaun lah, dia kata, Cik Azizi, saya nak buka akaun. Okey, saya akan tanya dia, dia tanya saya berapa nak mula ataupun nak modal untuk main saham. Saya kata terpulang pada you lah, mungkin you can start with 1,000, 2,000 atau 5,000, terpulang. Tak semestinya you kena ada duit banyak boleh start main saham ni.
bergantung pada dia punya appetite ataupun modal you ya. So dia pun kata duit ni daripada pinjaman daripada bank rakyat ataupun bank pinjaman ataupun bank lain lah, pinjaman peribadi. So saya tak galakkan. Sebab apa? Pinjaman ataupun duit loan daripada bank ataupun saudara mara ataupun sesiapa pun, sebab you perlu bayar balik. Ya, kalau katalah duit ni hangus ya, ataupun kosong, jadi kosong, so you akan ada jadi satu bebanan untuk you bayar balik. So kita tak nak bebanan ni akan mengganggu kehidupan harian kita untuk main saham ni. Saham ni sebenarnya untuk kita enjoy main ni untuk enjoy dan bukannya untuk kita jadikan satu bebanan ataupun streskan hidup kita. Kalau kita nak buat untung sangat tak boleh, tak perlu macam tu. So sebab kalau kita gunakan duit pinjaman ni, sebab risikonya amatlah tinggi risiko dia amat tinggi, dia boleh hilang, tiba-tiba boleh hilang ataupun macam baru-baru ni keadaan di mana macam saham jatuh tiba-tiba daripada macam Dow Jones jatuh daripada 29,000 mata jatuh kepada 18,000. Jadi kejatuhan sebanyak 35% tu akan wipe outkan you punya modal semua. Kalau you seorang pelabur yang barulah, kebanyakannya pelabur baru mesti akan wipe out duit you. Sebab pasaran jatuh lebih kurang dalam 35%, banyak tu kan. Dan kita akan hadapi benda-benda macam ni macam 10 hingga 15 tahun sekali. Dan bergantung kepada kejatuhan ni banyak ke sikit. Tapi kali ni saya rasa kejatuhannya amatlah banyak dan menyamai seperti 1930-an. Saya pada tu ada Great Depression. Dan kemudian tentang ketiganya, kita kena tanya pada diri kita sendiri, okay? Sama ada apakah risiko yang boleh kita terima. Risiko yang kita boleh terima, sama ada risiko tu kita boleh terima tinggi, rendah ataupun secara sederhana. So kalau you boleh terima atau risiko tu tinggi, then you boleh main saham lah. Kalau you rasa you punya penerimaan risiko tu sederhana, you bolehlah main ataupun you boleh unit trust ataupun unit amanah ataupun kalau you rasa risiko you tak boleh ambil risiko tinggi, ambil risiko rendah ataupun tak mau risiko langsung, you bolehlah simpan dalam tabung haji ke ASB ke, di mana pulangan dia mungkin tak tinggi tetapi modal itu dijamin. Maknanya you tak hilang modal. Dan setelah kalau sebab apa kadang-kadang bergantung juga dengan faktor kata umur macam kita kalau umur kita dah kata orang dah 50-an ataupun 40-an, bergantung juga sama ada you boleh tanggung tak risiko tu. Sebab apa, dia bila main saham ni dia akan stres. Kalau you tak main dengan cara betul, you akan stres. Bila you stres, then ia akan menjejaskan kesihatan you. Dan kadang-kadang selalunya saya tanyalah, jantung you kuat tak main saham, itu je. Kalau rasa jantung tak kuat tu jangan main saham lah. Kalau jantung tak kuat jangan main saham. Sebab apa, dia akan mengganggu jugalah kesihatan kalau kita tak main dengan cara yang betul. So dan yang keempatnya kita kena belajar tentang ilmu saham. Banyak kelas-kelas ada kat sekarang ni dekat online tu banyak dekat luar sana banyak kelas-kelas yang murah, yang sederhana, yang mahal, bergantung pada apa yang dia orang ajar. Tapi kalau boleh belajar secara sendiri ataupun secara online ataupun secara apa yang dah ditawarkan dekat luar sana. Banyak kelas. Macam-macam lah, ada di DNK, ada broker saham, macam-macam ada lah. Kalau saya you all lebih mengetahui lah benda macam ni kalau you all nak main. Kalau you all nak beli saham, you all belajar dulu, make sure. Dan kena tahu sikit lah pasal ekonomi, jangan tak tahu langsung. Sebab apa, main saham ni dia berkait rapat dengan ekonomi. Apa yang ekonomi naik atau turun, itulah adalah faktor-faktor yang amat sensitif sekali pada pasaran saham. Pasaran saham ni dia
ada data-data yang terbaru saja, itu akan menyebabkan kenaikan ataupun penurunan saham. Dan kena tahu jugalah sikit pasal teknikal saham ni. Ya, apa tu buy, apa tu sell. Itu pasal kena belajar. Dan pada yang baru, saya rasa kalau nak jimat, rasa bagi saya lah nak jimat, you akan belajar dekat online ataupun YouTube, mana-mana you boleh belajar. Gunakan sedikit masa lah untuk belajar benda-benda macam ni. Tak perlu bayar sampai beribu-ribu. Kadang-kadang yang beribu-ribu tu pun tak tentu you boleh untung ataupun you tahu semua. Sebab saham ni sampai sekarang saya masih tak pandai-pandai lagi. Ya? Masih tak pandai-pandai lagi. Maknanya saham ni adalah satu proses berterusan. Proses berterusan di mana setiap kali ada benda baru yang dalam pasaran saham yang kita tak tahu dan kita belajar. Macam-macam lah. Macam dulu hanya simple-simple je. Sekarang macam-macam lah. Ada warrant, ada REITs lah, ada itu, ada ni yang untuk di pasaran Malaysia kan. Dulu tak ada. Jadi benda-benda baru tu kita kena belajar macam mana. So, kena tahu juga pasal teknikal. Kalau tak tahu, seminar saham pun ada. Okay. Then, bila you ada ilmu tu, bila dah ada ilmu tu jangan ini saya nak beritahu ya, bila dah ada ilmu tu jangan terus terjun. Jangan terus terjun masuk beli saham ya. Sebab apa? Kena mulakan dengan mock trading dulu. Bagi saya lah, ni pandangan saya mock trading. Kadang ada orang bila dia dah mula ada ilmu ataupun dah tahu dan dia mula terus masuk dalam pasaran saham, terus beli saham. Itu yang kan sebabnya ramai yang rugi. Ya, ramai yang rugi. Tapi apa yang saya nasihatkan ini sebagai latihan sebagai latihan macam you all pemain bola sepak sebelum you nak main bola sepak untuk satu pertandingan yang sebenar, you kena training dulu. You kena training tendang, training apa semua dengan taktik apa semua, make sure you dah kira dah bagus. Then ada stamina, then you baru boleh main bola. Kalau tidak, you terus main, you pancit. Lepas tu, you akan kalah lah, definitely. Sama juga dengan main saham ni. Okay, you kena buat mock trading dulu. Makna mock trading ni macam, you choose beberapa saham yang you rasa you dah yang mahir, ataupun you dah tahu saham-saham ni. Kemudian, you tengok, hari ni you beli, ataupun dalam masa seminggu you jual, tengok ada untung ke tak ada untung. Then you guna dua ataupun senaraikan dalam 5 ke 10 saham yang you rasa you nak beli. Sebelum you nak beli betul-betul tu, gunakan saham tu, then you catat and then you terus buat mock trading. Mock trading ni Tuan Azizi. Ya. Sekejap ya Tuan Azizi. Baik. Saya terputus line tadi, minta Tuan Azizi tukarkan saya kepada host balik. Oh, tukarkan kejap. Appoint saya Nasrul Yusof sebagai host. Sebab takut ada kawan-kawan nak masuk tak dapat. Sekejap sorry ganggu. Okey, kejap. Okey, nak pergi ke host ni ya? Buka dekat partisipan. Buka kat partisipan sekejap. Okey, partisipan. Alright. So you nampak ni Tuan Azizi klik nama saya. Kejap. Dan Nasrul Yusof, lepas tu appoint sebagai host. Sekejap. Nak point you sebagai host. Appoint you sebagai host. Oh ni Okey, Nasrul Yusof. Yes. Sekejap. Boleh. Oh, make a host Yes. Okey. Alright. Okay. Alright. Okay, now boleh continue. Sorry ganggu. Tak apa. No problem. Tadi tu putus kat mana? Boleh saya ulang balik apa ke? Tak. My mobile phone line saya yang putus. Okay. Alright. So tadi kita sampai mock trading ya. Mock trading tu bila rasanya you all faham pasal mock trading tu, then you cuba trade secara olok-olok. Dia panggil secara olok-olok lah. You ambil and then you buat Excel spreadsheet you beli hari ni dan lagi seminggu lagi ataupun sebulan. You tengok ada untung tak ada untung. You buat. Cuba buat sehingga ada daripada 10 yang you beli, 7 ataupun 8 you untung. Ya, kalau 7 atau 8 you untung, then baru you boleh buat start trading yang sebenar. Kalau tak buat macam tu, you jangan buat. Jangan beli sebenar. Kerana duit mesti habis punya. You buat mock trading dulu. Ini adalah
ramai orang tak sabar, orang akan terus masuk dalam market. Ramai orang juga tak sabar untuk buat mock trading sebab dia kata lambat. Ya? Sebab kita nak main saham ni atau kita nak beli saham ni, kita nak beli saham secara berterusan ataupun secara long term. Maknanya kita tak nak hari ni sebulan 2 je kita masuk dalam pasaran saham, bulan ketiga kita dah tak ada duit, kita tak ada modal dan kita tak boleh beli saham lagi. Itu kita tak nak. Kita nak beli kalau boleh secara 10 tahun, 15 tahun, then you boleh jadi apa kata orang investor yang pelabur saham yang baik lah, ya, yang baik. Dan mana tak rugi sangat. Rugi ada kadang-kadang ada masa kita rugi, tapi jangan rugi yang banyak kali lah, rugi banyak kali. So maknanya you buat 7/10, 7 kali menang, 7 kali untung daripada 10 kali yang you beli tu. Then 7 atau 8, then you start trading dengan secara real, ya, secara betul. Masa tu boleh dah buka account apa semualah, buka account dengan mana-mana broker, dan you buka account, dan sekarang boleh trade secara online. You boleh buat online trading di mana lebih murah lagi, hampir RM8, RM12 sekali trading tu, dia punya charges very cheap. So di samping tu juga, sebagai kita nak melabur dalam saham ni, kita kena sabar. Ya? Sabar sebelum beli saham. Tak semestinya hari ni kita nak beli, hari ni kita beli, tak boleh. Kita kena tengok dulu flow market macam mana. Okey? Macam kita pergi memburu lah, ya. Kita jangan terlalu terus masuk, terus tembak, ya kan. Tak apa-apa kita tembak, kita pun tak dapat dia punya habuan ataupun apa yang kita nak buru tu. So kita kena sabar sebelum beli saham. Jangan gelojoh lah, ya. Jangan gelojoh, tetapkan matlamat. Okey. Tetapkan matlamat ni di mana matlamat berapa banyak kita nak untung. Berapa banyak kita nak untung dalam pelaburan dalam masa sehari, seminggu atau sebulan. Ya, atau sebulan. So kita tetapkan. Bila kita ada matlamat tu, so kita takkan lari daripada matlamat mana. Dah sampai matlamat tu, katalah tetapkan matlamat seminggu you nak untung RM500. Seminggu you jatuh RM500, then you jual. You jual, ya, you jual. You kena must be disiplin. Dia kena ada disiplin dalam pasaran saham ni. Jangan bila dah untung 500, tunggu sekejap lagi, then nak tunggu lagi naik, dan tiba dia turun balik. Then itu akan menyebabkan kita rugi, ya, yang rugi. Dan lagi satu, sebab kita kena ingatlah duit ni susah kita nak cari, ya. Kita kena kumpul, kita kena mungkin kita kena berniaga dan dapatkan keuntungan, baru kita boleh main saham daripada duit keuntungan tu. Jadi bila nak berniaga ataupun kita nak kumpul tu, makan masa yang panjang lah. Makan masa yang panjang, dan lagi satu, kita sayanglah duit tu lah. Sebab kita sebenarnya tujuan kita itu kita nak banyakkan lagi duit tu, kita nak untung lagi, kita nak beranakkan lagi duit tu. Tapi bila kita buat secara apa kata orang sembrono je dalam pasaran saham ni, duit yang kita kumpul dah lama tu hilang, tiba-tiba je hilang. Ya, dia boleh hilang tiba-tiba, dalam pasaran saham. Itu saya nak beritahu. Pasaran saham ni bukan tempat suka-suka kita masuk dan kita buat untung. Tidak. Pasaran saham ni lah tempat yang paling bahaya sekali, yang risiko paling tinggi sekali, ya, kalau kita tak tahu, tak ada ilmu dalam pasaran saham ni. Okey, sebelum jual beli saham, okey, lagi satu, ya. Sebelum kita jual beli saham ni, keadaan diri kita ataupun emosi kita, kita kena jaga, sebenarnya. Kita kenalah tenang, kita kena tenang sebelum kita jual atau beli saham. Kita kena relax, atau maknanya kena chill. Maknanya tak ada masalah, kita kepala otak tak berserabut, tak ada masalah ini, tak ada masalah itu, dan kita kena relax. Bila kita relax kita boleh berfikir dengan baik, ya, berfikir dengan baik. Dan bila kita relax, kita akan gunakan segala ilmu yang kita ada itu, dan kita akan lebih rasional untuk kita beli, tanpa kita beli dengan secara emosi. Beli cara emosi ni, itu akan menyebabkan kita tersalah beli. Walaupun kita dah belajar apa-apa teknikal ke, charting ke apa ke, dan kita akan beli dengan cara yang salah, pada waktu yang salah, kerana pada masa tu kita beli ikut emosi, bukannya ikut rasional kita ataupun apa yang kita dah belajar. Itu bahaya, kena jaga dulu. So
make sure you have a peace of mind masa beli. Sebelum beli, peace of mind, relax, and then baru beli. Dah tentukan apa nak beli, baru beli. Ya? Macam nak pergi perang lah, kena bersedia. Kena bersedia. Then untuk setiap trade saham ni, okey, kita ada macam jenis-jenis pelabur, jenis pelabur dalam pasaran saham ni. Pasaran saham ni ada pelabur jangka panjang, pelabur jangka panjang, pelabur jangka pendek, dipanggil trader, kita panggil pelabur yang lagi singkat lagi dipanggil super trader, dan juga dalam keempat ni saya rasa yang saya tahu dipanggil scalping. Scalping ni lagi cepat, di mana dia akan beli dan jual dalam masa 5 ke 10 minit saja. Tapi ini betul-betul fast trader dan dia memerlukan kemahiran yang betul-betul tinggi dan risiko pun amatlah tinggi. Ya, ini kena banyak tahu pasal technical charting apa semualah. Bila dia ada dia punya time nak beli dia, dia punya indikator dia bila dia boleh beli. Signal dipanggil dia. Dan okey, kita tengok pada pelabur jangka panjang. Pelabur jangka panjang ni you beli dan you simpan. Okay, you beli dan you simpan. Pelabur jangka panjang ni maknanya you beli hari ni, you tahu keadaan company tu mungkin company yang bagus. Okay, contohnya macam Top Glove. Okay, Top Glove. Sebelum ni kata you beli, you tahu pasaran sarung tangan ni dia menguasai pasaran sarung tangan dunia sebanyak 80% dan dia jangka masa panjang company ni akan membuat keuntungan yang baik, ya. Sebab dengan daripada segi fundamental apa semua, then you beli saham ni dan you simpan. Begitu juga contoh macam lagi satu public bank, ya. Public bank di mana bank ni you tahu dia manage well, then you beli public bank, then you go through all the punya exercise, dia punya dividend, dia punya bonus, you tahu dia bagi dividen atau bonus yang baik, dan you beli. Dan juga pelabur jangka panjang juga akan tengok pada siapa yang manage company tu atau siapa dia punya pemegang saham dalam tu. Kebanyakan jangka panjang ni, pelabur jangka panjang dia tengok pemegang saham yang stable. Contohnya macam local fund kita ataupun macam EPF, PNB, KWAP, dan juga ada mungkin pelabur-pelabur yang daripada pelabur asing yang kita kenal ke, and then kita beli pada saham-saham tu. Dan untuk trader ni pula, trader ni adalah jual beli dalam masa, jual beli yang jangka masa yang singkat dalam masa 1 hari. Okey, dalam masa 1 hari je dia jual beli pagi, jual petang. Okey, itu panggil trader. Itu panggil intraday trader lah, intraday trader, di mana dia beli diikutkan pada chart, pada volume, pada chart, pada volume dia ataupun pada berita-berita yang mungkin akan keluar, mungkin akan keluar, dan kita tahu ada dia nak dapat kontrak ke, nak dapat apa ke, all this thing dia dah tahu. Sebelum ni dia dah baca dia, ataupun dia dah meneliti, dah tengok, dah buat dia punya mentelaah dia apa semua. Then dia beli pada pagi, dan dia punya tujuan dia nak jual balik pada hari tu yang sama juga. Pada petang, pagi petang. Itu panggil intraday trader. So you beli pagi, jual petang. Untuk trader ni kebanyakannya adalah pelabur-pelabur yang banyak gunakan teknikal, guna teknikal. Dia ada guna teknikal, dia mungkin baca daripada candlestick lah, dia panggil TAVA lah, ikut pada volume average, dan dia akan beli ikut pada apa yang dia dah belajar ni, teknikal yang dia dah belajar ni. Kemudian ketiga ada super trader. Super trader. Super trader ni dia hanya beli dan jual dalam masa 2-3 jam je. 2-3 jam. Ini lagi kata orang komando lah dalam pasaran saham. Dia tak kira saham tu, dia punya fundamental dia tak ada, dia tak kira. Dia tahu, dia tengok chart, dia tengok macam mana pagi ni adakah dia punya volume bagus ataupun arah mana dia nak pergi, dan dia beli.
Dia beli, tujuan dia ataupun dia punya motif atau objektif dia nak jual dalam masa 2 atau 3 jam je. Dia kemudian lepas 3 jam ataupun 2 atau 3 jam, dia tengok kalau naik, dia jual. Kalau turun, dia cut loss. Ini dia panggil super trader. Cut loss ni maknanya kita jual paksa lah. Sorry, bukan jual paksa. Cut loss ni kita ambil kerugian. Kita ambil kerugian. Maknanya kita jual. Walaupun dia rugi, kita jual. Untuk meminimalkan lagi kita beri kerugian. Sebab kita jangkakan dia akan rugi lagi teruk. Super trader ni, dia pun ada objektif. Mungkin keuntungan dia ambil dalam mungkin 10 ke 20% ataupun 10% untung dijual, 10% rugi dijual juga. Itu pengambil take profit ataupun cut loss ataupun take loss TP ataupun TL dipanggil dalam bahasa saham je lah. Kemudian ada lagi dia panggil scalping scalping, kita beli dan jual. Ini panggil gerila lah. Gerila dalam pasaran saham. Kita beli dan jual dalam masa 5 ke 10 minit je. Okey, 5-10 minit dia masuk, dia tengok 10 minit dia jual balik. Dia maknanya dia tengok technical dia ataupun signal dia. Dia tengok signal dia, dia beli. Lepas tu tengok kalau dalam masa 5 minit benda tu tak jadi ataupun tak ikut pada apa yang dijangkakan, mengikut kata technical tu, dia jual. Tak kira lah dia rugi ataupun dia untung, dia jual dalam masa 5 ke 10 minit. Itu dipanggil scalping. So ini juga bergantung kepada tahap kemahiran kita lah dalam pasaran saham. Mula-mula kalau masuk saham tu janganlah jadi scalping pula terus kan. Nanti memang rugi terus lah kita. Jadi bila masuk tu kita buatlah objektif kita, mungkin jangka panjang ke sementara tu kan. Besok kita belajar. Dan bila kita dah mahir, dah pandai lagi, dan kita naik lagi pangkat lah. Kita jadi apa? Jadi super trader ke, jadi scalping ke apa ke. Dan masa tu you boleh maximiskan keuntungan you. Shorten the time of investment, maximiskan dia punya profit. Kebanyakan orang sekarang dia tu nak jadi scalping. Kebanyakan budak-budak muda apa semua kan. Jadi saya tak galakkan lah, sebab benda-benda macam ni you kena ada ilmu sebenarnya. Kalau ada kena ilmu, betul-betul kena belajar. Jangan terus terjun dalam bidang saham ni yang kita pun tak tahu ada dia punya untung ataupun rugi akan datang. Okey, kemudian kita sekejap ya. Okey. Kita terus kepada boleh untung ke main saham ni? Ramai orang tanya, boleh untung ke main saham ni? So, bagi saya yang dah lama ni, sebenarnya boleh untung main saham ni Dan ramai juga yang dah jadi jutawan main saham, yang mempunyai syarikat ataupun dia ada kontrol dalam syarikat-syarikat tu. Dan dia beli lagi syarikat-syarikat lain dengan beli ataupun jadi pelabur utama dalam satu syarikat. Dan you pun boleh juga buat, tetapi ini memerlukan modal yang besar lah. Macam kita kalau modal kita start RM1,000, RM5,000, itu mungkin kita punya objektif. Kita berbalik-balik pada tadi, objektif you. Okey, objektif you untuk melabur ni, you nak untung berapa sebulan, seminggu ataupun sehari nak untung berapa. Bergantung pada apa ataupun matlamat you. Jenis-jenis saham yang ada dalam, saya ringkas, saya beritahu jenis saham yang ada dalam pasaran saham. Dia ada sektor-sektor dia lah. Sektor dia ada yang sektor pengguna, sektor plantation, teknologi, dan juga ada juga sektor finance. Jadi sebelum you nak melabur tu ataupun you nak beli saham tu, you tengok dulu sektor apa yang dalam trend sekarang. Dalam trend. Macam sekarang sektor oil and gas bukan dalam trend sebenarnya, sebab tengok pada harga minyak menurun
dan tak dijangkakan mungkin lambat lagi lah kalau kita nak untung, bergantung pada permintaan minyak tu sendiri. Dan kalau boleh kita sebagai pelabur-pelabur yang kecil ini, pelabur kita sebagai pelabur ni, kita elakkan pergi ke sektor-sektor yang negatif ya, yang negatif ataupun menjurus ke arah kejatuhan. Jadi macam buat masa dulu oil and gas adalah satu sektor yang orang kejar, ya, orang kejar. Maknanya you beli apa pun sektor oil and gas memang menguntungkan lah. Macam-macam lah ada ya, Sapura lah dulu, Sapura Energy, Belesto lah, apa semua tu menguntungkan. You beli je dia untung. Tapi sekarang sektor oil and gas merupakan satu sektor yang kata orang menurun, dan kita elakkanlah sektor tu buat sementara ni ya. Dan yang saya nampak sektor yang selalu bertahan adalah sektor pengguna dan sektor plantation, peladangan, dan juga yang sekarang saya tengok sektor yang paling menarik sekali adalah teknologi. Ya, teknologi. Finance kurang sebab apa, ikutkan kepada kita punya pasaran ataupun kadar faedah yang rendah. Finance merupakan satu sektor yang tak berapa boleh untung sangatlah. Ya. Tapi ya bagi saya teknologi merupakan satu sektor, ataupun telekomunikasi merupakan satu sektor yang paling sekarang in demand ya. Itu dua sektor tu yang you all kena tengok. Sebab macam sekarang ni, dulu kita tak terfikir ataupun kita jarang lah kita gunakan video conferencing ni. Ini kalau saya rasa kalau kita gunakan ni untuk video conferencing dengan pihak-pihak mungkin luar negara, ya, kita nak meeting dengan luar negara, all these people ya, itu saja orang-orang yang itu yang gunakan. Tapi sekarang ni kita sebabkan oleh keadaan sekarang ni, oleh COVID-19 ini merupakan satu new normal dalam urusan harian kita. Ya, macam dulu saya pun tak reti nak buat ni, saya belajar. Maknanya you kena belajar. You nak ke tak nak, you kena belajar. Kalau you tak belajar, you akan tertinggal. Ya, garanti akan tertinggal. So, teknologi. Apa dia? Macam yang sekarang you kita guna, Webex, okay? Webex ataupun Zoom, yang kita guna sekarang ni, Zoom. So, cari saham-saham yang berkenaan dengan teknologi ni, yang menggunakan teknologi ni, kita beli, okay? Dan kita tunggu dan kita tengok macam mana dia punya keuntungan dia, insya-Allah kalau dalam masa 6 bulan ke, dan dia akan terus naik lagi. Sebab apa? Benda ni ataupun Zoom ataupun video conferencing tu ataupun Google Meet ke apa semua tu, kita mesti akan gunakan untuk masa akan datang. Maknanya sekarang lebih mudah lagi ya, macam kalau kita nak buat macam saya baru-baru ni saya ambil CPE course. CPE course, kalau you all tak tahu, CPE course ni adalah satu course di mana you all kena ada mata ataupun points untuk you renew license you kena ada points. Macam saya Remizer, saya kena ada 20 points. Maknanya saya kena hadiri 2 kali seminar. Kalau dulu seminar ni saya hadiri secara virtual lah, secara seminar. Maknanya saya kena pergi ke Security Commission dan saya akan attend seminar daripada pagi sampai ke petang. Tapi sekarang ni dia lebih mudah lagi, kita buat secara online. Dan hangat saya buat semalam. Saya buat semalam dan dapat menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. Kalau dulu saya kena datang pukul 9 dan habis pukul 5 petang. Tapi sekarang dengan online saya buat 3 jam saja. 3 jam saja, dan boleh buat di mana-mana ya. Boleh buat di mana-mana. Itu yang lagi menarik itu. Jadi benda yang tak terfikir oleh saya dulu, sekarang maknanya saya kena buat. Jadi ini lagi akan menjimatkan syarikat dan menjimatkan masa semua partisipan. Macam kita sekarang ni, kita kat rumah pun boleh dengar, walaupun sekejap mungkin ada dalam ni ada ilmu-ilmu yang boleh kita gunakan untuk kita trade saham nanti. Kita tak payahlah nak pergi attend, mungkin jauh ke, mungkin dapat kita kena keluar modal untuk belanja, untuk minyak, petrol, everything semualah ya. So dari situ
dua jenis saham, dua jenis sektor yang kita gunakan. Tadi yang kita ada, yang saya nampak, teknologi dan juga telekomunikasi. Telekomunikasi ni macam ni lah, kita kena ada telefon, kita kena ada bandwidth. Jadi maknanya syarikat-syarikat telekomunikasi ni akan boleh untung lagi ataupun disebabkan oleh ramai pengguna yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dekat secara online ni, dan mungkin phone menjadi satu kegunaan yang paling penting sekarang, ya. Dan kita akan lihatlah kenaikan yang lebih banyak lagi. Contoh yang macam time.com, time.com, kalau you boleh catat, time.com pun merupakan satu reseller bandwidth, ya. Dia jual bandwidth secara pukal. Ini adalah antara syarikat yang akan untung masa akan datang. Sebab apa? Bandwidth kita akan lagi banyak untuk digunakan oleh semua orang. Ya, syarikat-syarikat dia akan jual pada syarikat macam Digi, pada Celcom, apa semua, dan dia akan jual bandwidth ni. Dan okey, jenis-jenis saham ataupun company-company yang boleh dibeli, ya, boleh dibeli, ya. Apa yang faktor-faktor yang kita tengok, kita perlu tengok untuk saham-saham yang apa yang kita nak beli. Okey, fundamental yang bagus. Okey, ini untuk yang jangka panjang, you kena tengok pada fundamental yang bagus, okey, asas yang bagus untuk sebuah syarikat, di mana seperti keuntungan dia. Adakah keuntungan dia secara konsisten ataupun menaik dari setahun ke setahun, ataupun keuntungan dia menurun. Kalau keuntungan dia menaik ataupun konsisten, maknanya company ini adalah sebuah company yang boleh kita labur dalam jangka masa panjang, ya. Dan juga contohnya macam Padini, Top Glove, ini semua jangka panjang lah, ya. Di mana keuntungan dia daripada setahun ke setahun dia akan naik. Nanti saya tunjukkan chart dia. Kalau you tengok nanti chart dia daripada mana dia mula dan kat mana dia sekarang, ya. Dan juga dengan syarikat macam luar negara, kalau syarikat di US tu, kalau kita tengok Facebook, Amazon, Nvidia, semua tu, dia mula kat mana, ataupun Netflix, dia mula kat mana dan sekarang dia kat mana. You akan rasa nampak, sebenarnya melabur jangka panjang ni adalah lebih menguntungkan. Sebenarnya ya, jangka panjang ni dah lebih menguntungkan dan lebih selamat dan juga lebih tak stres. Kalau you nak stres, you buat super trader lah, scalping ke, memang stres. Ini secara jangka pendek, ya. Selalunya orang nak cepat, orang tak nak lama-lama tunggu, Dan macam kita buat unit trust pun kita buat jangka panjang. Tapi kebanyakannya orang mungkin orang yang main saham dia kata tak naklah sebab tempoh menunggu untuk pelaburan tu panjang, lama. Jadi kita orang tak nak cepat. Tapi yang jangka panjang ni yang selalu untung, ya. Selalu yang tak perlu fikir sangat dan dia letak duit dalam tu dan biar fund manager yang managekan the fund, yang akan jalankan fund tu, yang akan pastikan fund tu untung. Ya, kalau dia tak untung, maknanya something wrong with the management company, ya. So lagi kedua, syarikat yang selalu bagi dividen, ya. Ini pun you boleh tengok juga syarikat yang bagi dividen macam United Plantation. Dia bagi dividen baru-baru ni, dia bagi dividen yang bagus, berapa ringgit itu saya tak lupa, dalam RM2 lebih saya rasa dividen dia, ya, RM2 lebih, ya. So dividen ni pula ada yang bagi setahun, dalam masa setahun ni dia bagi sekali, 2 kali dan juga ada 3 kali dividen. Itu company yang betul-betul bagus, yang untung, yang memang jaga pelabur-pelabur dia, pemegang saham dia. Dia akan make sure dia akan bagi dividen yang banyak supaya pemegang saham ni akan memegang saham dia secara berterusan dan akan menarik juga minat orang-orang lah yang tak ada saham ni membeli saham syarikat-syarikat tu, contohnya macam tadi cakap di United Plantation, harga dia mahal tetapi dia bagi dividen yang berterusan setiap tahun. Kadang-kadang ada special dividend dia bagi. Kalau ada keuntungan yang luar biasa, dia akan bagi special dividend.
extra dividen lagi dalam setahun tu. So you tak nampak, tapi dividen tu dia akan kreditkan dalam you punya account, tapi you tak nampak dari segi harga. Harga tu mungkin tak naik sangat ataupun, tapi dividen tu you dapat 2 atau 3 kali dalam masa setahun, ya. Selalunya syarikat-syarikat ni stabil lah dengan adanya, walaupun adanya penurunan yang mendadak, baru-baru ni, macam baru-baru ni penurunan mendadak, dia akan naik balik cepat, ya. Contohnya macam kalau saham-saham di dalam Malaysia ni, kalau you tengok kebanyakan saham lah baru-baru ni kejatuhan mendadak, jatuh banyak sekali, then you beli balik, ya, you beli, macam contoh macam MyEG, ya, MyEG hari tu jatuh sebanyak sehingga 70 sen, ya, 70 sen. Dan sekarang ni harga dia RM1.40. Naik balik RM1.40. Maknanya you beli 70 sen tu, you dah untung 70 sen. Maknanya 100%, ya. Dalam masa tak sampai 3-4 bulan, you untung balik 100%. Jadi bila you tahu saham-saham ni bagus atau syarikat-syarikat ni bagus dan you dah ada dalam list you akan beli bila ada kejatuhan mendadak. Kejatuhan disebabkan oleh faktor-faktor luaran. Okey, faktor-faktor ataupun faktor-faktor yang tak dapat dielakkan. Bukannya sebab faktor syarikat tu sendiri. Disebabkan oleh faktor yang kita rasa akan melibatkan semua saham. Dan you beli. Dan kerana sebab saham-saham atau syarikat-syarikat yang ada ni ataupun yang syarikat-syarikat yang bagus ni, dia ada pelabur-pelabur yang bagus juga, seperti macam PNB, EPF, kumpulan wang amanah pencen, ya. Itu semua adalah pelabur-pelabur pelabur-pelabur institusi yang akan melabur dalam syarikat-syarikat yang baik, ya. Diorang tahu syarikat ni baik, bagus, dia punya keuntungan bagus, well managed, dan dia akan melabur dalam syarikat ni. So pastikan company-company ni ada pelabur-pelabur yang baik. Dan juga sebab apa, kalau kejatuhan ni mendadak, pelabur-pelabur institusi ni akan support balik market tu, atau support balik saham syarikat tu. Dia bila jatuh banyak, dia akan support balik. So you ambil peluang lah, sama-sama juga dengan orang, you beli pada masa weakness lah, masa rendah. Dan macam MyEG tadi saya cakap dia, MyEG, United Plantation lah, Padini, all these counters yang jatuh mendadak secara tiba-tiba, kemudian dia naik balik, ya, kemudian dia naik balik. Then okey, kita pergi ke yang ketiga, apakah saham-saham yang boleh kita beli, ya. Okey, apa-apa saham, sama ada saham ni saham lokal ke saham foreign, ya. Itu bergantung pada you all semua. Bergantung pada you punya homework, bergantung pada apa yang you dah belajar, apa yang you suka, apa yang you rasa sesuai untuk you, ya. You punya risk appetite you macam mana. Saham-saham lokal, okey, yang ada dekat ni adalah dalam Bursa Malaysia lah, ya. Ada juga saham-saham lokal yang menguntungkan. Bukannya saham lokal semua tak bagus, ada yang banyak menguntungkan. Contohnya macam Padini, okey, Padini, KUB, ya. Saya tunjukkan, ya. Okey. Okey, saham lokal, okey. Padini, KUB, Top Glove, Pelikan, ya. Ini semua company yang bagus, ya. Dan foreign juga kita tengok, boleh nampak sini, Facebook, Amazon, Nvidia, Johnson & Johnson, itu semua contoh dia. Dan kalau macam contoh Padini, ya, kalau kita tengok kat sini, saham dia daripada September, kemudian ada kejatuhan sikit, ya. Kemudian daripada Januari jatuh, kemudian okey, Januari 2019 dia stable at RM4, ya. Saya RM4 kat sini. Kemudian dia ada jatuhan mendadak sebanyak RM1 lebih kat situ saya, ya. Kemudian RM2 saya, RM2 kemudian jatuh. Kemudian dia sekejap saya ketepikan benda ni.
Okey, you tengok pada April, oh sorry, ini KUB. Okey. Kejap. Previous. Okey, ni kita tengok tadi. Okey, pada ni, sorry Okey. Pada saya rasa dalam April April ni banyak kejatuhan yang banyak sekali. Dia jatuh sampai RM1 lebih RM1 lebih. RM1.90 Sekarang ni harga dalam RM2.40. Tapi pada ni dia punya value yang sebenar dia adalah pada RM3.70. Ya. RM3.70. Jadi bila RM3.70 tu maknanya kita ada lagi RM1 lebih kat situ untuk dia balik semula kepada value yang sebenar dia. Value yang sebenar dia kita sampai ke situ, kita nak sampai ke value sebenar dia. Okey, sekejap ya. Okey. Okey. Dan kita juga boleh tengok pada saham seperti KUB. KUB you tengok kat sini KUB. KUB saham dia jatuh pada April tu lagi. Sebelum April March daripada 30 sen 30 sen 30 dekat dalam 30 berapa sen kat sini 35 sen jatuh kepada lebih kurang dalam 16 sen kat sini 16 sen. Jadi kejatuhan yang mendadak macam ni, tapi fundamental company ni bagus. Kemudian dia naik balik. Dia naik balik pada 30 sen kat sini dan sekarang berada dalam lingkungan 40 sen. Ya, ini juga di satu saham yang mana fundamental dia bagus, dia punya baru-baru ni dia punya keuntungan syarikat dia baik. Dan juga ada juga corporate exercise yang bagus kat dalam tu, dan kemungkinan besar dia akan pergi kepada 50 sen balik atau kalau dia pecah pada 50 sen yang harga yang tertinggi pada Januari 2019 dia akan menunjukkan trend yang menaik lah kat sini. Dan okey, sekejap. Okey. Kemudian tadi, saya kemudian sebentar. Nak tengok balik semua. Tengok balik semua. Tak nak tengok. Yes, okey. Sorry. Okey, maaf okey. Kemudian kita tengok pada Top Glove juga Top Glove. Okey. Top Glove kalau kita tengok dekat sini pada 2018 dia jatuh, kemudian dia mendata daripada 2018 hujung 2018 ke 2019 dia mendata sampai April dan tiba-tiba market ni dia naik saham ni naik disebabkan oleh permintaan glove ataupun permintaan sarung tangan yang banyak di seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19 ni. Kita tengok kenaikan harga dia. Dan dijangkakan harga dia sekarang ni harga dia RM16 atau RM17 kat sini. Dijangkakan saham dia akan naik ke RM23. RM23. Nah ni kita dah nampak tinggi ni. Sebenarnya dia akan naik kalau ikutkan pada analis dia akan naik lebih tinggi lagi sampai RM23. Disebabkan permintaan ni tak menurun, dia akan naik lagi. Saya rasa sebab COVID ni masih lagi ada
di negara kita ni alhamdulillah dah kurang, tapi negara-negara lain masih lagi banyak. Jadi permintaan tu masih lagi meningkat, ya. Dan kita juga tengok juga dengan ni, salah satu saham ni dipanggil Pelikan. Pelikan ni pun sama juga, dia ada turun, and then dia ada sebab dia ada corporate exercise, ya, corporate exercise di mana ada pelabur yang asing membeli saham dia, dan dia jangkakan saham ni akan naik semula kepada 50 sen, ya. Pada 50 sen. Kalau you tengok kat sini. Okey. Sekarang harga dia dalam 30 sen dan dijangkakan akan naik kepada 50 sen. Disebabkan oleh corporate exercise yang sedang diadakan dan yang telah dijalankan lah. Okey, kemudian kita dah tengok pada saham lokal. Kemudian kita beralih kepada saham foreign, ya. Saham foreign di mana dah pukul 6, kena cepat sikit ni. Saham foreign di mana kita ada seperti Facebook, ya, Facebook, Amazon, Nvidia, Johnson & Johnson, Zoom ataupun Webex, Webex kat situ. Okey, kalau kita tengok pada Facebook, Facebook ni mula-mula dilancarkan, saya ingat lagi masa tu $25, $25, lepas tu dia jatuh. Dia jatuh kepada $19, $18 sebab apa, dia kata saham ni tak seperti yang digambarkan atau tak, bukan pada value yang masa diapungkan ataupun masa IPO, dan saham tu jatuh sekejap 2013. Kemudian kalau you tengok, kalau you sebagai pelabur jangka panjang, you pegang lama, 2013 tu sampai sekarang, dalam masa 7 tahun, dekat mana you sekarang? Sekarang ada harga dia sebanyak kalau you tengok $236. Okey? Katalah you beli $30 kat sini, $30 dan you pegang. You pegang berapa tahun? 7 tahun je. $236 sekarang. You bayangkan berapa banyak kenaikannya. You dan jangan tengok pada yang naik turun ni, tapi you pegang secara jangka panjang. Kita jangkakan Facebook ni akan lebih naik lagi. Sebab apa? Kebanyakannya orang menggunakan media sosial ni dengan lebih meluas lagi, ya. Dan okey, kita tengok juga dengan Amazon pun sama juga. Amazon 2010, harga dia memang tak menarik, ya. Dalam berapa dolar saja, mungkin $50-60 je masa tu. Kemudian setelah sekarang, bila kita tengok, sekarang berada $2,647 daripada $50. You boleh terbayang tak 10 tahun daripada 50 pergi 2,600, kan? Memang amat menguntungkan, ya. Amat menguntungkan. So sekarang ni kita dibenarkan boleh beli saham luar, ada foreign, Hong Kong ke, saham US ke, tapi saya lebih selesa dengan saham US lah. Saya, tapi you all tak tahu juga. You all masing-masing lah, masing-masing apa yang you rasa selesa yang you boleh beli. Dan kemudian kita tengok pada Nvidia. Nvidia pun sama. Kalau you tengok, mula-mula launching dia bawah daripada $50, mungkin $10 masa tu saya rasa, $10 ke, $10, $10-15. Sekarang berada $374. Nvidia ni, 374. Dan Nvidia ni, saya tak silap saya, dia mengeluarkan bateri untuk kereta Tesla, ya. Dan sekarang ni banyak kita kepada kereta-kereta elektrik lah apa semua. So ini merupakan satu syarikat yang menguntungkan lah kalau kita beli pada masa dululah. Tapi sekarang ni mungkin ada tinggi sikit, dan then you all kena buat kajian jugalah sama ada boleh beli atau tidak boleh beli, ya. Ini saya bagi satu kata orang perbandingan lah jangka panjang untuk you melabur. Sama ada untung ke tak untung kalau you beli saham ni. Sebenarnya menguntungkan. Okey, kita tengok pada saham yang keterusnya. Johnson & Johnson pun sama. You tengok kalau you beli 10 tahun dulu pada harga mungkin $55. Kemudian sekarang ada $147. Ini adalah salah satu saham pengguna, ya.
Seorang pengguna dia jual drugs, dia jual, kalau Johnson & Johnson you tahulah bedak apa semua Johnson semualah. All these products pada Johnson & Johnson. Kemudian kita tengok pada KLCI pada KLCI. Okey, KLCI. Sorry. Okey, KLCI you tengok pada untuk 3 tahun punya carta 3 tahun punya carta. Julai 2017 dalam 1,700 turun naik dan baru-baru ni kejatuhan yang mendadak daripada 1,500 jatuh kepada 1,600 saya 1,600 jatuh kepada 1,200 saya 1,300 saya 1,300 dan sekarang naik balik pada 1,500. Jadi masa yang mendadak jatuh ni then itu yang you boleh pilih beli. Ya, kalau you dah buat kajian yang betul, apa saham yang you nak beli, masa ni you beli. Masa ni you beli. Pasal kita kena tengok timing jugalah, timing. Kita jangan nak cepat beli. Jadi kita tengok dulu keadaan yang sesuai baru kita beli. Kemudian kita tengok juga dengan Dow Jones secara selama 3 tahun. Ini pun menarik juga kita tengok Dow Jones. Dia naik turun dia Julai. Baru-baru ni daripada 29,000 dah mau hampir 30,000 jatuh kepada 18,000. Kejatuhan sebanyak 35%, ya. 35% kejatuhan ni. Dan sekarang berada balik pada 26,000 ataupun 27,000 indeks dia. Dow Jones dia punya indeks naik pada 27,000. Jadi peluang daripada sinilah kita tengok daripada 29 jatuh ke 18,000 tu, tapi mungkin kita tak akan belilah dekat 18,000 ni. Semua orang takut nak beli masa tu kan. So kita mungkin masa naik 20,000 you boleh start beli, then naik lagi dia tengok macam mana dia punya keadaan dia dan apa matlamat you yang saya terangkan tadi, apa matlamat you nak sebulan ke, setahun ke, 6 bulan ke ataupun seminggu, ya. So ini secara ringkaslah saya tunjukkan carta-carta yang ada dalam pasaran saham. Okey, carta-carta dalam pasaran saham. Okey, kemudian ada juga last sekali lah untuk saya bagi ada lagi panduan sikit je. 1, 2, 3 panduan je lah. Panduan untuk kita bila kita dah start main saham secara betul ataupun secara real, okey. Kita kena pertama sekali kita kena buat homework. Ya, kita kena buat homework. Siapa dia, macam saya cakap tadi, kena buat homework. Siapa pemegang saham dia, ada tak local fund dalam tu, siapa local fund dalam tu, contoh ada ke EPF, PNB, KWAP, then siapa foreign fund dalam tu. Buat sikit dia punya kajian. Banyak kajian yang you boleh buat dan you boleh dapatkan di bursa Malaysia. Dapatkan daripada situ siapa-siapa pemegang saham terbesar. Then kalau kita pergi balik kat sini. Yang keduanya bila dalam trade ni, bila you trade katalah you dah buat trading kemudian you rugi beberapa kali lah, 3-4 kali asyik rugi. Hari ni rugi, besok rugi, minggu depan rugi lagi, apa tu rugi lagi, 4 kali rugi. Saya nasihatkan you all berehat dulu, take a break. Bila dah rugi banyak kali, take a break. Jangan fikir nak untung balik ataupun nak cover rugi tu. Chill yourself. Chill yourself maknanya you just kena kata orang unwind balik you punya emosi apa semua. You relax dulu. Ada seorang ni, seorang yang amat terkenal lah. Saya ada dengar dia punya Facebook dia. Dia seorang pelabur ataupun seorang motivator atau saham yang memang expert daripada saya saham ni. Dia pernah main saham ataupun dia beli saham dia beli saham selama 7 hari berturut-turut dia rugi. 7 hari berturut-turut dia rugi. Dan dia ambil masa sebulan untuk dia recover balik emosi dia.
Bukannya kita kita yang baru-baru ni apa tu yang baru nak start ni lagilah teruk kan. Tapi ini orang lama orang lama pun akan ambil masa yang lama untuk recover balik dia punya emosi. So just take a break, relax, chill. Jangan nak pergi balas dendam balik ke, nak dapat balik cover untung tu, jangan buat macam tu And then begitu juga dengan untung. Bila you untung 3-4 kali untung, you take a break. Okay, you take a break, you reward yourself. Okay, you reward yourself. Pergi holiday ke, you pergi shopping ke, apa yang nak beli, dengan keuntungan tu you beli. Take a break. Jangan lagi bila dah untung, you main lagi, you jual balik, you main lagi, dan ada akan jadi satu kerugian di mana setiap sekala keuntungannya itu akan wipe out. Itu pernah terjadi pada saya. Pada saya pada tahun 1993 kita rasa kita untung dan kita rasa kita dah lebih pandai daripada market dan kita beli lagi bila satu masa jatuh macam yang baru-baru ni jatuh tu, katalah kita terkena pada masa tu jatuh kebanyakan. Masa tu jatuh akan wipe out semua you punya keuntungan yang you dah buat mungkin secara 10 kali, 20 kali, sekali wipe out habis semua. Itu yang ditakuti macam tu jadi. So reward yourself And then setiap yang satu yang untung yang besar tu setiap satu untung yang besar tu akan ada satu kerugian yang besar. Jadi hati-hati kat situ. So kena banyak berhati-hati dalam pasaran saham ni dan juga saya akan sharekan juga dengan you all. Okay, saya akan share kat you all contoh-contoh apps yang saya guna you all mungkin you all lebih tahulah apa apps yang you all dah guna sekarang ni. Macam local fund saya guna contoh app KLSC Screener. Dekat sini banyak info dia. Macam-macam ada news yang terbaru pun ada dalam tu. Saya just guna KLSC Screener. Ada chart dia, chart you nak sehari, you nak 6 bulan, setahun, 3 tahun, semua ada dalam ni. Dan untuk foreign stocks, especially US stocks, saya gunakan finwiz.com. Finwiz.com. Dari sini pun banyak ada cerita-cerita yang terbaru yang you boleh belajar, yang boleh tahu untuk jadikan panduan bila you nak beli nanti. Finwiz.com ni semua you boleh tengok lah. You nak tengok chart, you nak tengok latest news dia, you nak tengok harga-harga terkini, all this thing. Future, you nak tengok crypto, currency, semua ada dalam ni. Dan terpulang pada you all, apa apps yang you rasa sesuai. Dan juga pada siapa yang dah belajar, ada belajar technical. Okay, siapa yang dah belajar technical tu, gunakan technical yang teknik-teknik yang you rasa sesuai, yang you rasa selesa. Tak payah banyak-banyak teknik. So saya rasa cukup kot. Nasrul, okey kot? Dalam 12 lah ni. Okey, saya rasa itu saja yang boleh saya share buat masa ni. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita jumpa lagi Dan saya serahkan, minta maaf kalau ada salah dan silap saya. Mana yang terkurang tu datang daripada saya, mana yang tu semua, yang lebih ada yang hanya mengetahui adalah Allah Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya serahkan kembali kepada Encik Nasrul untuk kita wrap up nantilah sekarang ni. Okey, Encik Nasrul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Azizi. So nampaknya masa macam dah 6.13. Ya, betul. Ada beberapa soalan sebenarnya. Oh, ya ke? Boleh. Boleh kita ambil dua Boleh. Sebab masa lebih kan. So I randomly lah saya ambil. Okay, salah satu rasa patut ditanya adalah apa pandangan Tuan kalau join kursus-kursus saham yang dianjurkan oleh Remiser pada masa sekarang? Berbaloi ke tak? Itu soalan pertama. Okey, soalan kedua yang saya mungkin boleh tanya, sebab kalau as a new trader,
stock broker mana yang bagus untuk yang BLOS untuk open account lah. Oh, okey. Terpaksa baca 2 soalan je sebab masa dah ni kan. Ya, betul. Okey. Terima kasih Cik Nas. Okey, pertama sekali khusus saham berbaloi ke tak berbaloi sekarang ni Banyak sangat khusus saham, ada yang beribu, ada beratus, RM50 ada kan. Sebenarnya you all kena sebenarnya bagi saya you all boleh join. You all boleh join Tapi tengok pada apa tahap pelajaran atau ilmu yang diorang bagi. Kadang-kadang yang mahal ni tak semestinya tak bagus. Yang mahal ni bagus. Cuma yang mahal ni dia akan ajar dan ada lagi dia punya apa tu after macam after yang dia belajar dia akan buat wrap up lagi ataupun dia ada ulang kaji. Okey, dia ada ulang kaji lagi. Contohnya macam ada juga yang dekat market ni macam contohnya saya boleh sebutlah di DNK apa semua, Dato' Nazri itu pun bagus. Bagi saya mahal tetapi dia ajar kita daripada A sampai Z untuk saham-saham luar negara. Especially US US stock ni sebenarnya lagi senang buat duit sebenarnya US stock ni dan dia lebih cepat. Mungkin tempat lain ada juga yang ajar tapi secara saham-saham mungkin dekat bursa sajalah saham kat bursa. Tapi banyak you all boleh pilih lah. Saya nak recommend apa pun saya rasa saya rasa semua pun bagus sebenarnya. Tak ada yang tak bagus. Cuma sebab ilmu kan macam you pergi universiti lah. You nak universiti mana kan? Betul tak? So you kena tengok dia punya komen setiap macam Datuk Nazri Khan tu, bukan saya nak promote tapi saya tengok you boleh pergi ini pun bagus juga. You boleh join dia punya Facebook dia dan you akan dapat ilmu percuma. Kat situ. You akan belajar daripada video-video dia yang sebelum-sebelum ni, dia punya seminar tu dia akan masukkan dalam video-video dia dan you boleh dengar. Dan you tak payah keluarkan duit pun. Dia kata dia bagi free je macam tu. Tapi bila you nak start trade, then you can, baru you rasa dah bersedia, you nak start trade, baru you boleh register dengan all this seminar. Sebab apa? Yalah kalau kita nak start 3-4 ribu sekali, 5 ribu sekali, saya tak berbaloi lah, kita pun belum start trading kan, betul tak? Tapi you boleh join dia punya Facebook tu. You boleh pergi live dia akan ajar setiap malam, ini macam mana, ini apa dia, panduan-panduan dia, apa yang saya cakap ni pun mungkin ada dalam tu. Dan saya pun belajar juga dengan dia. Mungkin ada benda-benda yang saya tak tahu, saya belajar dengan dia. Banyak, terutama sekali saham-saham dekat US dia bagus untuk US stocks. Dan juga yang lain-lain, ada juga yang gunakan volume average, apa semua. Tapi you try dulu. You try tengok 1-2 yang ada free demo, dia punya cara belajar, cara ajar dia. Then sama ada you rasa sesuai. Kalau you rasa macam teknikal sangat, you rasa tak boleh terima sangat, and then you cuba cari yang lain pula. Itu saya punya nasihat lah. Dan okey, yang ini very kata orang subjektif jugalah sebenarnya. Bagi saya broker apa yang you all nak join, okey, bagi saya senang je. Okay. Bukan nak promote broker saya. You all boleh join dengan saya dekat CIMB, CGS CIMB, kerana CGS CIMB salah satu broker yang ada you all boleh trade overseas dia panggil foreign stocks di mana over the counter di mana you boleh buat saham-saham US, saham-saham Hong Kong dengan CGS. Ada juga broker yang tak boleh buat. Dia hanya ada beberapa broker je yang ada lisens universal untuk buat trading untuk trading stocks luar ni. Jadi lagi satu charges tu pun you kena tengok sebab apa yang di-chargekan ada juga. And then apa juga yang dia bagi, dia punya kajian dia ataupun analis dia punya research yang dia bagi, bagus ke tak bagus, berguna ke tak berguna untuk you, itu semua you kena tengok juga. Tapi you all kena orang dialalukan lah. Kalau nak buka akaun dengan saya akan bagi borang, you all trade online sendiri. Then trade online sendiri, then you all boleh buat sendiri, then
kita akan bagi research daripada CIMB, apa yang recommendation untuk beli, recommendation untuk jual. Daripada situ pun you boleh gunakan juga dia punya bahan untuk you ataupun ilmu untuk you belajar kat situ. Itu je lah saya rasa. Alright, terima kasih Tuan Azizi. Okay, banyak kita belajar. soal lambung sebenarnya banyak, tapi sebab masa kesuntukan. Ya. Sorry, awkward sikit sebab saya seorang je bercakap. Saya kena apa, ada beribu dengar sebenarnya ni. Itulah, selalu kita bercakap dan ada two way kan. Ini bila saya seorang je bercakap rasa macam betul ke saya cakap ni. Minta maaf lah kalau ada kekurangan ya. Okay. Kesimpulannya key taker hari inilah saham supposed to be enjoy and fun and exciting sebenarnya. Ya, kita betul. jangan berlebih. Ya, maksudnya yang lebih sangat baru kita gunakan untuk menabur saham. Jangan tertekan dengan saham. Betul. Yang kedua, belajar dululah. Kalau kita dah rasa sekarang masa terbaik untuk main saham, sebenarnya masa terbaik untuk belajar saham sebenarnya. Ya. Penuhkan tahun ni dan tahun depan dengan belajar dulu dan baru be involved dalam market. Ya, betul. So yang ketiga lah, tetapkan matlamat lah. Daily, weekly and monthly itu adalah penting. Itu adalah KPI sebenarnya lah. Ya, betul. Bukan untuk beribu sehari. Supposedly ada benchmark daripada kita sendiri. Ya. Alright, terima kasih sekali lagi Tuan Azizi. Ya, terima kasih banyak-banyak. Harap sahabat semua dapat belajar daripada sesi webinar kita hari ini. Hopefully untuk jumpa lagi 6.21 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.